Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni adalah kita nak tukar sikit format temuan improve membaca berbanding yang sebelum-sebelum ni. Kalau sebelum ni setiap orang akan dia dah ada tajuk buku yang nak dikongsi. Cuma kali ni kita buat free flow sikit. Maksudnya dia sembang santai lah. Kita akan, saya sediakan beberapa soalan tentang yang berkaitan dengan buku, tentang pembacaan, tentang macam mana nak manage membaca ni. Pada masa yang sama kalau ada yang nak share, silakan. Jadi untuk buat masa sekarang kita ada beberapa orang. Ada Kak Aina, ada Abang Mazli dengan Abang Azim. Saya nak mulakan sebab ni first time buat yang free flow macam ni. So kalau tak buat, tak tahu flow dia macam mana kan. Kita buat je. Saya mulakan soalan yang pertama. Sekarang ni ada berapa TBR? TBR tu to be read file. Maksudnya kalau dalam kita usually selalunya kita tak adalah baca satu buku je. Mungkin ada 2, 3. Sekarang ni ada berapa TBR buku dalam TBR file? Kak Aina nak mula dulu ke? Saya cooking. Tak apa Kak. Ke ada yang nak share? Abang Mazli ke? Abang Azim ke dulu? Soalannya berapa kan? Berapa? Tapi kalau nak share apa dia pun boleh lah. Berapa satu je? Oh ya? Satu je, memang satu. Masih baca buku apa? Apa nama? The Greatest Secret. By Rhonda Byrne. Apa benda yang the same author yang Secret, Magic, Power kan? Yeah. So the Greatest Secret lah. In fact saya dah baca sekali, tapi saya nak baca sekali lagi. So saya consider itu TBR lah. Aci ya? Aci ya. Okey. Terima kasih. Abang Mazli memang ulang baca. Ada buku yang diulang baca lah. Saya dah tua-tua ni kan, memang saya kena baca banyak kali sebab saya tak nak baca macam for your info tau. Saya memang nak praktik lah. In fact kalau saya boleh share lah kan, saya paling tua kan. Buku yang paling banyak kali saya baca 5 kali tau, the same book. The Magic ni pasal gratitude tau, sebab buku tu bercerita pasal the greatest power dalam diri kita lah bersyukur lah kan, gratitude, maksudnya kita bersyukur lah dalam hal penulis ni Kristian lah. Tapi apa yang menariknya, dia ada journal selama 28 hari untuk praktik dan memang saya praktikkan, sebab tu saya kena baca sampai 5 kali. Memang saya takkan ada list yang panjang lah. Mungkin macam you all saya tengok dalam grup ni macam alamak, macam tak terkejar lah. Saya memang baca satu, memang berulang-ulang kali lah. Sebab itu saja barulah kita boleh kata bukan for your info, tapi kita nak praktikkan lah, nak internalize buku-buku tu. Menarik. Alright. Ada yang nak share lagi? Berapa TBR file sekarang? Assalamualaikum. Dia kalau cerita pasal TBR file, teringat buku yang beli dekat Pesta Buku tahun ni, tahun lepas dan beberapa tahun lepas tu memang banyak lah. Tapi setakat ni tengah baca 1984.
buku terjemahan Biblio Press, George Orwell. Lepas tu satu lagi next plan nak baca by apa tu Buya Hamka lah, Bohong di Dunia. Yang dua ni lah. Sebab saya dalam proses tengah menterjemah satu buku. Jadi bila kalau mood kita perlu terjemah buku bahasa Inggeris ke bahasa Melayu, saya kena baca banyak bahan bacaan bahasa Melayu lah, supaya kos kata tengah berkembang. Tapi kalau macam Abang Mazlid to practice tu, saya ada buku yang nak ulang sekali lagi, iaitu buku Digital Minimalism lah. Saya pun tak tahu kenapa susah sangat. Saya dah ulang 2 kali buku tu. Tapi kesedaran diri susah sangatlah. Masih banyak terganggu dengan alat elektronik, media sosial semua. Itu je lah. Okay Kak Aina. Ada lagi nak tambah? Saya punya ni ada 2 buku lah. Dia bukan to be read. Baca, lepas tu berhenti, lepas tu tak sambung-sambung. Lepas tu rasa macam tak habis lagi tapi rasa macam dah baca. So ada 2. Satu To Sell is Human, Daniel Pink. Sebab sekarang ni hari tu saya berhenti sekejap kerja sale. So sekarang saya kerja sale balik. Saya kena revise balik saya punya sales skill lah. So tengah baca To Sell is Human, dengan satu lagi Company of One daripada Paul Jarvis. Company of One ni dia cerita tentang kenapa kadang-kadang bisnes kalau tak membesar tu adalah lebih baik. Kadang-kadang growth for business tak semestinya baik untuk bisnes, growth tu. So dia agak, sebab kenapa saya baca Company of One ni, sebab sekarang ni saya tengah kerja dengan Fiti Jamil. So kami berdua tak besar lah basically bisnesnya, tapi dengan 2 kepala ni sebenarnya kita nak buktikan yang tak semestinya kena besar untuk satu bisnes tu berjaya. So ada banyak point lah yang kita nak cuba adapt dalam bisnes, insyaAllah. Tu je lah. Menarik. Ada buku yang Daniel Pink tu, The Power of Regret ke? Teringin nak baca, tak baca lagi. Okay, Kak Zarinah ke, Anwar ke? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nak kata to be right, sebenarnya situasi Ana sama macam Azim jugalah. Dia dah mula baca tapi tak berjaya nak sambung. Jadi, tapi kalau nak kata buku yang tak berusik, ada dalam 3 rak. 3 rak banyaknya. Jadi dia macam apa? Dia jadi sundoku lah. Kalau antum tak pernah dengar kan, sundoku ni dia orang yang kumpul buku tapi tak baca pun. Alasan dia biasanya macam ni lah. Kalau beli, ada kemungkinan baca. Tapi kalau tak beli, memang takkan baca lah macam tu. Jadi cuma itulah, macam ada setengah buku tu kita akan paksakan diri habis sebab kita nak tahu dia punya penghujung macam mana. Contoh anda pernah senaraikan tapi tak sempat nak kongsi dengan antum pada bulan lepas, macam contoh Digital Zettelkasten contohnya kan. So Zettelkasten ni kiranya kalau diterjemahkan dalam bahasa Jerman kan, kotak nota, kotak catatan. Jadi Ana masa tu dia sebab dia interest dia tengah peak tau masa tu, sebab Ana macam mula dengan terjumpa video. Mula video Ali Abdal lah, cerita pasal Zettelkasten ni kan. Lepas tu buka cari buku, lepas tu baca macam macam bestnya cara buat nota macam ni. Tapi lepas tu bila nak cuba buat sendiri dia jadi rumitnya macam tu. Dia sampai kata Ana siap install Obsidian kot. Tapi lepas tu Ana baru je habis antikan langganan dia punya SIM. So maksudnya Ana rasa macam Ana tak boleh mengamalkan sepenuhnya pun Zettelkasten tu. Tapi dia punya gist dia Ana ambil adalah
bukan pada pengamalan Zettelkasten tu, tapi Ana discover, Ana terokai satu format file yang best, iaitu Markdown. Selalu kalau macam format file kan kita ada texting macam MD kan. So satu dia Markdown lah. So sebab dia bestnya Markdown ni kita boleh kita tangent sikit. Kita boleh bold, kita boleh highlight, kita boleh italickan teks dengan guna simbol-simbol macam asterisk, macam simbol sama dengan. Kalau nak cuba bolehlah. Cuba install sama ada Obsidian, ataupun kalau nak yang open source online, boleh pergi stackedit, stackedit.io. Stackedit. Dia ada kebolehan Zettelkasten juga, cuma Ana malas nak gunalah. Tapi Ana sebab jenis suka mencatat, Ana try discover. Dan Ana baru tahulah, Ana sebenarnya memang tak boleh benda-benda digital ni. Sudahnya Ana akan balik kepada pensel dan kertas ataupun benda separa digital macam ni. Nampak? Dia macam writing pad yang boleh padam, tapi dia bersifat digital lah, magnetic. Kan? So, tapi balik pada soalan pertama lah. So kalau nak kata to be read file tu ada 3 rak banyak ni. Dia sebab dia buku yang nak beli bukannya buku untuk kadang-kadang baca, tapi dia menggambarkan status pemikiran Ana masa tu. Contoh, tahun 2012-2013 Ana banyak beli buku berunsurkan ekonomi. Sebab masa tu kita sebahagian daripada Pakatan Rakyat kan. So masa tu macam, oh zalimnya BN ni contohlah. So kita nak tahu betapa zalimnya BN ni, kita kena belajar ekonomi. So Ana pun belilah banyak buku ekonomi. Padahal tak baca pun, contoh. Tapi nak kata buku ni dia bukan saja untuk kita amalkan. Sepatutnya dia amalkan dah. Tapi bagi Ana dia adalah, orang selalu kalau ni dia tweet, dia post status. Cara Ana luahkan Ana punya emosi adalah dengan beli buku. Buku yang Ana beli adalah perasaan Ana. So dia bukan to be read, tapi just to be shown je lah. Okay, tu je kot. Okay, Noah. Kak Zarina? Ya, sorry tadi tengah discuss pasal apa Berapa TBR file lah Kak sekarang? To be read? Ya. Macam infinity. Tapi sebenarnya saya ada habit kalau pergi mall wajib masuk kedai buku. Then kalau ada jumpa tajuk yang menarik, saya mesti beli sebab saya takut saya takkan jumpa buku tu balik. So saya beli terus. So kalau let's say saya tak beli pun, saya akan baca review. Kalau buku tu bagus, saya akan datang balik dan beli. So to be read buku tu sentiasa ada banyak. So saya akan baca bergantung pada mood masa tu ataupun apa yang saya nak tahu pada masa tu. So at the moment saya minat baca tentang buku AI. So saya baru habis baca satu buku tentang AI. And then saya ada beli a new book, Scam Me If You Can. Saya nak tahu macam mana orang scam orang. So tapi itu to be read lah. Sebab in between buku yang berat tu saya tengah baca buku non-fiction sekarang. So Memoirs of Education. So to be read tu macam tadi saya cakap lah, dia macam infinity. Dia sentiasa baca satu tambah lagi, baca satu tambah lagi macam tu. Allahuakbar. Faham. Okay, mungkin soalan yang kedua. Kenapa pilih buku tu? Adakah sebab tajuk dia ke? Sebab penulis dia ke? Maksudnya fandom ke macam mana? Saya jawab dulu ni. Siapa yang nak jawab tu? Siapa yang nak jawab tu? Okay. Tak apa. Go ahead. Ladies first. Sorry, saya tengah driving, saya macam bising sikit. Saya ikut mood. Dia depends on tajuk tu catchy ke tak. Normally saya tak beli buku sebab penulis. Sebab saya tak hafal siapa yang menulis buku tu.
saya normally tertarik buku dengan genre dia ataupun tajuk je. So kalau buku tu memberi value dalam hidup saya akan beli. So tu untuk saya lah. Wallahualam. Okay, Kak Zarina. Abang Mazli? Okay, saya nak jawab dengan quote daripada Rumi. Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I am wise, so I am changing myself. So bila saya dengar adik-adik semua sekarang ni macam-macam baca kan, ekonomi lah, politik lah, sukan lah, sejarah lah, apa benda kan. Betul, bagus. Kadang-kadang kita nak ekonomi, Pakatan Rakyat lah, Pakatan Harapan, tak ada harapan apa semua. We want to change the world lah. Tapi after some time dah sekali lagi dah senior, dah ni macam saya ni kan. Akhirnya I just realise I need to change myself. So memang bacaan saya memang anything yang berkaitan dengan mengubah diri sendiri menjadi lebih baik. So saya tak dan memang saya pilih tema lah dulu Daniel Pink lah, the cell is human apa benda lagi kan ni dan sebagainya, dan yang terbaru ni Rhonda Byrne kan, macam mana nak sebut kan, itu buku-buku yang berkaitan dengan ni lah. Okey, yang Daniel Pink itu yang saya suka lah tentang drive. Kan ada satu buku Drive, tadi Anwar Farid kata buku Daniel Pink bagus. Itu buku yang actually change, banyak yang memberi kesan kepada diri saya lah tentang macam mana nak drive. Kan drive ni ada 3 elemen apa benda, itu kita cerita kemudian lah. So kesimpulannya saya dah tak peduli dah buku cover cantik ke, penulis cantik ke apa ke, it's about me. I want to change myself. Thank you. Okay, Abang Mazli, silakan. Yang lain? Saya biasa kalau nak pilih buku, saya akan start dengan talk dulu lah. Biasa kalau saya dah tengok TED Talk ke apa, dah dapat overview pasal buku dia. Lepas tu benda saya akan cari. Lepas tu somehow dia agak related lah. Maksudnya daripada satu buku tu, dah ada refer kepada buku lain. So kalau saya rasa nak further on that point, saya akan cari buku tu pula. Cuma nak kadang-kadang bila baca buku yang macam Abang Mazli kata tadi kot, macam retorik sikit, macam tak tercapai di akal, macam apa yang aku boleh apply ni, macam tak kena je. So dia akan hilang mood sikit lah untuk habiskan. Contohnya ada saya baca buku Adam Grant yang baru dia Think Again. Itu saya baca tak habis juga tu. Tapi baca-baca so macam bukan tak tercapai, macam okey nak apply in certain condition, okey ada benda boleh apply. Macam sebab dia organizational psychologist, so dia banyak cerita tentang company besar-besar. Kita ni company kecil, jadi macam tak jauh sangat ni. Takkan aku nak psycho Fitri lah kan. So ada tu dia akan jadi lagi sikit mood. So kebanyakan ni saya akan refer balik bila benda tu ada yang certain point yang saya nak refer atau dan benda yang boleh directly apply terus dalam hidup lah. So macam tu lah. Macam nak kata macam mana pilih buku tu, dia agak bercambah lah. So macam first start saya mula tengok TED Talk ni dengan Simon Sinek. Then from that dia bercambah. Dia kenal yang ni, kenal yang tu, cari buku ni, cari buku tu. So dia macam okay. So, tapi dia jarang lah saya ambil buku yang author saya tak kenal. Walaupun tajuk ke cover ke amusing, tapi jarang sebab saya lebih prefer untuk something yang relatable. Okay, author ni aku kenal, start from there. Sebab dia from human to human dulu yang baru boleh grab apa yang dia nak sampaikan, something like that. Tu je lah. Wallahualam. Kalau recommendation dekat social media? Tengok kat siapa yang recommend. Kalau orang tu saya boleh percaya, okay, kita boleh at least try dulu. Kalau biasanya kalau tokoh-tokoh national recommend, saya tak baca sebab dia tak personal. Tapi kalau kadang-kadang member biasa je yang recommend, walaupun member tu tak ada credibility, sebab
kita percayakan dia dan kita akan try boleh baca dulu satu lain. So sama jugalah apa-apa yang group improve membaca ni recommend pun saya akan at least try menarik try dulu baca then relate daripada situ lah. Allah Allah. Kalau orang tu kenal kita, dia recommendation tu lagi personalized lah kan. Okay, ada lagi nak tambah? Apa yang menyebabkan kadang-kadang kita pilih buku tu sebab isu semasa? Boleh jadi jugalah. Macam sekarang ni kalau dulu ada tulisan tentang tahalusiasi, tapi sekarang ni kajian tu dia dah sampai tahap yang coalition yang bentuk-bentuk lain juga. So orang pun baca dan cara kita faham tentang coalition politik pun berubah. Mungkin ada yang minat baca benda tu lah. Tapi tapi saya perasan lah sebab saya buat masa sekarang ni macam tak dapat nak cari masa baca buku self-help dengan proper. Jadi bila perkongsian dalam improve membaca tu yang sebenarnya berguna sebab okay, at least I get the gist of the book lah. Memang dan bila orang tu share dengan macam mana dia implement dan kaitkan dengan hidup dia, then it is meaningful for me too. Just that tak sempat nak cari dan dapatkan buku tu lagi lah. Anwar dengan Kak Aina, maybe Ashikin baru masuk. So masih kat soalan kedua ke dah masuk? Soalan kedua nak habis dah. Okay. Tapi itulah, kalau tadi rasanya dah jawab dah sebahagian kot. Dia bergantung kepada emosi dan pemikiran dan suasana semasa. Tapi dia macam mana kan? Satu bahan bacaan yang Ana takkan sisihkan walau apa sekalipun topik adalah manga. Dia sebab manga ni dia of course dia fiction. Tapi dia adalah karya sastra. Jadi bila dia tak sempat kot. Dia adalah karya sastra. Dan selalunya Ana kalau macam Azim dia start daripada TikTok, Ana akan start daripada YouTuber yang review lah. Biasanya dia akan ada manga recommendation, dia akan ada ranking. Kadang-kadang dia macam buat ulasan. Ada setengah manga yang famous, ada setengah yang tak berapa, ada setengah yang baru nak up. Macam contohnya macam 2018 adalah tahun awal-awal di mana manga Chainsaw Man mula. 2018 Chainsaw Man baru nak mula. Siapa yang tak tahu boleh guna cari sekarang Chainsaw Man dia adalah dia pendek je. Dalam konteks manga kira pendek, yang berjaya lah 97 bab saja. 97 episod je. Untuk bahagian pertama lah. Sekarang ni dah sambung bahagian kedua. Dia sambung terus 98 dan seterusnya kan. Tapi dia adalah kira manga yang pendek tapi dia tak perlu terlalu lama. Dan dia kiranya dia dapat critical review. Maksudnya banyak orang review dapat benda best. Kita membaca lepas tu kita pun rasa macam dia macam dia sangat relatable sebab dia punya protagonis dia adalah kita ada cita-cita. Kita semua ada cita-cita kan. Tapi protagonis Chainsaw Man ni adalah orang yang matlamat dia adalah mencari cita-cita hidup. So dia macam satu langkah ke belakang daripada biasa manga yang kita baca kan. Selalu manga dia ada matlamat. Macam contoh Dragon Ball nak kumpul 7 biji. Macam One Piece dia nak jadi Raja Lanon. Macam Black Clover dia nak jadi raja segala ahli sihir. Tapi kalau macam Chainsaw Man ni matlamat hidup dia adalah mencari matlamat hidup. So dia jadi best gitu. So macam tu lah. So dia jadi sama juga. Okay, tu je kot. Sorry. Kak Aina ada nak tambah ke? Ada sikit. Ini tak kisah pasal to be read file kan ke? Tak kisah.
Okay. Sebenarnya pilih sesuatu buku ni kalau dah terbaca satu penulis, biasa akan follow dia punya karya-karya lain lah. Dan kalau macam kita baca satu buku, so dalam buku tu disebut pasal buku lain. Dan biasanya akan cenderung jadi macam tu lah. Masa tahun 2012, kalau kenal satu penerbit Jemari Seni lah, penulis ni pun dah meninggal lah. Muhammad Rosdi Muhammad Zain. Jadi dia cerita pasal buku Hamka, tenggelamnya kapal Van der Wijk. Itu adalah saat pertama baca buku Hamka. Dan bila baca, rasa sampai sekarang mungkin dah lebih 10 buku Hamka yang terbaca lah. Mostly macam tu. Dan satu lagi, kadang-kadang kalau macam pergi kedai buku, akan masa tu juga akan macam buka Goodreads, tengok dia punya review, berapa bintang ataupun macam tak best ke best ke apa kan. Dan satu lagi macam ada sikap yang nampak macam best buku ni. So, tapi mungkin kita bawa balik tak terus baca. Maybe 2 bulan kemudian kita ambil buku tu macam okay, go and surprise me. Nak buka baru nak tahu pasal apa benda tu. So far tu je lah. Satu lagi, biasalah sepengaruh macam review orang kot. Tak tajuk-tajuk tertentu yang kita suka. Thank you. Okay, kita bergerak kepada soalan yang ketiga. Boleh tak kongsi buku apa yang impactful sepanjang kadang-kadang kita apa yang kita ingat buat masa sekarang kan, tapi buku apa yang bagi diri sendiri, buku apa yang paling impactful buat masa sekarang? Dan kenapa? Sorry kat soalan ni. Tak apa. Okay. Mungkin Kalau buku boleh yang boleh. Silakan. Impactful, okay. Dia tak impact. Dia secara sendirinya tak impactful lah. Tapi dia sebab bila kita serap sedikit daripada dia macam akan ada kaitan tau. Macam contoh, kalau nak bagi satu buku ni, dia tajuk dia Risk Intelligence. Dia kecerdasan risiko. David Evans kalau tak silap pengarang dia. Dia mengajar kita pasal risk. Okay. Dia kena kata dia antara yang impactful jugalah sebab pertama sekali dia membuatkan kita nampak benda risiko ni sebagai benda neutral. Kita selalu dengar risiko ni benda yang buruk kan, macam jangan ambil risiko contoh kan. Padahal risiko ni neutral sifat dia sebab dia hanyalah kebarangkalian darab dengan kesan, probability times consequence. Cuma pada awalnya bila kita dah tentukan risiko tu adalah untuk benda baik atau buruk, barulah kita buat penentuan risiko tersebut. Itu pertamalah. Jadi macam risiko ni boleh jadi baik, dia boleh jadi buruk. Kalau baik kita panggil dia peluang, kalau buruk kita panggil dia bahaya lah. Tu bagi Yana ada satu impactful sebab dia menunjukkan bahawa hidup ni neutral, satu. Yang kedua adalah dia punya lesson daripada buku tu. Ana tak rasa benda ni applicable untuk semua orang, tapi dia mengajak kita untuk berfikir, untuk melihat dunia ni dalam nombor. Maksudnya contoh, sebab dia ada satu topik tu, dia cerita pasal cost benefit analysis. Dia kata setiap benda kita buat dalam dunia ni dia ada 3 kemungkinan je, sama ada untung, rugi ataupun status quo. Jadi pertama sekali kita tengok, so daripada ilmu
dari segi pemahaman kita pada bab awal yang kata risiko ni adalah bersifat neutral. Kita kumpul je lah segala kebarangkalian yang ada, segala kesan yang ada yang kita tahulah. Lepas tu kita nomborkan sendiri, ikut suka kita. Of course lah, nombor kita dengan nombor orang takkan sama, tapi kita sesama kita sendiri, dia akan jadi konsisten lah sebab kita compare dengan otak kita sendiri kan. So, tapi bila kita compare markah kita dengan orang, dia takkan jadi sama. Cuma, penulis tu argue, lebih baik buat penilaian yang salah daripada tak buat penilaian langsung. Macam tu kan. So, jadi maksudnya, kita biasa dengar kan, ijtihad yang salah, pahala dia 1. Contohlah. Kalau betul, pahala dia 2. Daripada dia tak buat apa-apa. Jadi, dan yang ketiga lah, kenapa Ana rasa buku tu sangat impactful, dia sebab dia cerita pasal, dia anak agak mathematical sikit sebab race kan. Dia cerita pasal Bayesian theorem. Dia datang daripada, seorang ni nama dia Bayes lah, B-A-Y-E-S kan, Bayesian theorem. Dia kira probability dalam satu, dia cerita formula dia susah, tapi ada satu constant dalam tu, atau variable dalam tu. Dia kata prior probability. Maksudnya kebarangkalian yang kita kira sekarang kena ambil kira juga kebarangkalian yang pernah terjadi dahulu. Maksudnya kalau kita ambil contoh, kita ambil sampel penyakit, kita buat ujian penyakit. Kali pertama macam tak yakin. Tapi kebarangkalian yang tak yakin tu kena masukkan juga bila kita buat ujian kali kedua. So apa yang Bayes ni cuba nak ajar adalah apa sahaja ilmu ataupun tindakan yang kita buat, jangan lupakan apa sahaja yang kita belajar daripada masa yang lepas. So bagi Ana, to summarize, so buku Risk Intelligence ni dia sangat impactful sebab pertama dia ngajar kita untuk jadi bersikap neutral terhadap risiko. Yang kedua, semua benda ni adalah contoh adalah boleh dinomborkan. So kita nak buat penilaian pun ada untung rugi ataupun tak ada apa-apa lah, sia-sia. Yang lastly is sentiasa jangan lupakan benda yang lama bila kita jumpa benda yang baru. So tu je lah kot. Okay. Menarik. Maksudnya ada kesan compounding lah. Apa yang kita buat, apa yang kita baca dulu, sekarang dan mungkin masa depan kan. Lagi? Silakan. Okey, saya jawab dia macam semua orang tengah fikir. Macam saya kata tadi, saya rasa one of the book yang bila apa tu ditanya soalan tu memang buku tak sampai 1 saat memang buku ni keluar daripada jawapan saya lah. Iaitu The Magic. The Magic ni bagi saya, The Magic ni seorang Mak Saleh menceritakan atau menghuraikan bahawa kalau kita bersyukur, Tuhan lebih mengurniakan nikmat kepada kita, tetapi kalau kita kufur, tapi kalau kita tak bersyukur, kalau kita kufur, azabnya sangat pedih lah. Cara saya tengok buku ni adalah seorang Mak Saleh yang entah mana-mana datang, tapi dia menghuraikan konsep magic word, iaitu thank you, gratitude, thank you, dalam erti kata sebenar lah. Dan macam saya katakan awal tadi, iaitu buku ni mencadangkan kepada kita untuk buat gratitude journal kesyukuran selama 28 hari. Dan saya buat benda ni dan memang betul lah, memang orang lain tak rasa lah, tapi kita sendiri kita rasa beza kan. Tak kisahlah orang tengok kita macam mana, tapi the most importantly is how you see yourself. Saya mungkin untuk bagi teaser lah kepada adik-adik sekalian kan. Dia to the extent kan kita tiap-tiap bulan kita kan dapat gaji dan kita bayar after dapat gaji tu kita bayar bil kan. Bayar bil telefon lah, bil elektrik lah, sewa rumah lah, bayar rumah lah, apa benda kan. To the extent, whenever you click Maybank to you untuk bayar,
lepas baca buku ni, saya ada satu perspektif lain tau bila bayar. Kita tak rasa macam, alah, kuranglah duit saya. Alah, kenapalah mahal. Seriously, memang you have to, you kena cuba baca buku ni. Dan saya tak ada cerita lah, nanti you all tak baca pula kan. Dari maksudnya, to that extent, dia menukar perspektif saya melihat kehidupan. Sebab tu saya baca buku ni 5 kali. Sebab begini tau, dia bukan baca 5 kali. Baca kali pertama, it was Mazli 1.0. Baca kali kedua, saya baca sebagai better Mazli. Baca kali ketiga, wah, lagi better kan. Itu yang betul lah. Memang kalau kata 3 kali tu bohong lah. Memang banyak kali daripada tu, dan memang ini satu buku yang at least to me memberi impact yang berpanjangan lah. Wallahualam. Abang Mazli, kan saya perasan kalau student engineering kan kita tak biasa nak menulis secara elaborate. Dia kan our report kan sangat-sangat straight to the point. Lepas tu cara tulis report tu sama je kan. Tapi bukan ke bila buat gratitude journaling tu kita jadi, dia kena tulis sedetail mungkin, sebanyak mungkin macam tu kan? Ke macam mana? Dia tak tulis tau, dia praktik je. Contohnya dekat bilik ni, saya kat bilik anak saya ni. Mungkin dia contoh satu praktik lah, you memang you kena baca lah. You baca, you will be better you lah. Ada satu batu, katakan ni batu lah kan. Satu batu, sebelum you tidur, you kena pegang batu tu and you bersyukur. You recall balik probably top 10 things, 10 perkara yang you sangat bersyukur. Pagi besok bangun, yalah of course, sebelum pegang phone, pegang batu tu dulu, at least mengingatkan kepada kita untuk bersyukur. 10 benda contoh. Dia tak menulis tau. Journal tu dia bukan journal menulis lah, tapi praktis. Itu yang saya suka. Kalau menulis memang saya pun kelaut juga lah kan. dia praktik kan. Wallahualam. Baik. Ada nak tambah lagi, silakan. Susah soalannya. Kacau orang lain lah. Kita dah jawab kan. So kita kacau orang lain yang belum jawab ni. Kalau saya ada satu atau dua lah. Satu buku yang saya memang nak kata totally dia agak mencabar pemikiran sikit lah. Tajuk dia 9 Lies About Work. 9 Lies About Work, Marcus Buckingham. Dengan dia ada dua writer lah, tapi yang saya ingat Marcus Buckingham, Ashley Goodell dari Cisco. So dia punya ni adalah 9 benda yang kita kena tipu berkaitan dengan kerja. Dia macam common practice, tapi sebenarnya dari sudut sains dia adalah salah. Contohnya yang dikatakan, yang pertama, dia lebih kepada, yang first lie dia adalah orang masuk people join the company Allah Akbar. Lie dia adalah orang masuk ke satu syarikat tu sebab dia sukakan company tu. Tapi sebenarnya tak, dia cuma masuk at first impression saja. Orang stay bukan sebab dia sukakan company, tapi lebih kepada team itself. Maksudnya biasa kita dengar kan, kalau orang berhenti bukan sebab company, tapi sebab bos dia. Itu antara benda dia lah. Dan benda ni sebab buku ni efek sebab saya banyak lead small team lah. So bila lead small team ni, kita akan banyak benda yang kita rasa macam selama ni kita pukul rata, semua orang sama, kita nak the whole team capai benda yang sama. Tapi dalam buku ni dia banyak terangkan yang each person is unique, dan team yang bagus bukannya team yang buat benda yang sama, tapi setiap orang tu contribute their uniqueness to the best of themselves lah.
So dia banyak efek. Dia sejak sebelum saya baca buku tu dan bila dah habis, tu antara buku yang saya rasa cover to cover lah yang saya boleh habis dan ulang lagi. Sebab banyak benda yang dia, okay, contohnya dia ada juga kata satu lagi lie, people crave feedback. Orang ni nakkan feedback. Dia maksudnya kita anggap kata okay, kita nak feedback baru kita boleh improve diri kita. Sebab tu kalau tengok media sosial lagi banyak feedback kita yang orang komen kan, bagi feedback pada kita punya post kan. Tapi bila feedback tu tak kena dengan kita tak terima pun. Kita okay, ni haters. So sebenarnya apa yang lagipun kita pun sebenarnya kita tak boleh nak bagi feedback atas, kadang-kadang kita ni ego sikit lah. Kita bagi feedback seolah-olah kita je yang tahu apa yang orang tu sepatutnya buat. Tapi orang tu sebenarnya yelah, contohnya bila orang tu bagi biasa dia lebih kepada organisasi. So macam kalau kita bagi annual review ke performance review kan, bos kita kata okay, dia budak ni kurang strategic thinking. Sebenarnya kita tak boleh nak kata dia kurang strategic thinking kan. So things like that. So dia lebih mengasah saya kepada leadership lah. So bila saya guide saya punya team, dia agak membina empathy dari sudut kritikal. Maksudnya bukan kata empathy dari sudut hati je, tak. So maksudnya dia, sebab dia buku tu banyak bentang tentang research. So dia adalah data point dia. So jadi banyak benda yang kita okay, ini fakta sebab memang ada kajian, bukannya based on sangkaan sahaja. Itu satu. Yang kedua, buku yang rasa masih efek saya punya cara kerja, sebab banyakkan buku yang saya baca berkaitan dengan kerja. So satu lagi buku 4 Discipline of Execution. Yang ini daripada Franklin Covey punya company. So dia ada co-writer dia lah. Satu yang saya ingat Chris McChesney. So 4 Discipline of Execution ni lebih kepada disiplin untuk kita make sure apa-apa change yang kita nak lakukan pada company ke, perubahan ataupun pembaharuan, dia kena ada 4 disiplin ni barulah benda tu boleh capai. Antara benda ni adalah lebih kepada accountability, lebih kepada apa sebenarnya kita boleh measure, apa yang sebenarnya kita boleh take action. So itu kalau ada yang perbincangan buku ada masa boleh saya bentangkan lah. Itu dua benda lah yang dia lebih kepada yang profesional lah. Saya cakap Wallahualam. Baik. Menarik tu. Dia kan buat masa sekarang ni dah berapa kali sesi improve membaca tu kan. Sebenarnya kita boleh nampak pattern minat. Siapa yang Jin share tu, okay, kita boleh tahulah dia minat apa, education, minat tentang self-help ramai. Kalau saya perasan kalau education tu tiba-tiba ramai nak share. Jadi kalau kita bagi tajuk yang macam random sikit, yang tu tak ramai orang share. Yang tu, so kita dah boleh, somehow kita boleh identify lah. Okay, kalau mungkin sebab bila improve ni dah grad, dah bertambah umur, dia akan fikir tentang pendidikan diri dia, pendidikan anak-anak dia. Mungkin sebab itulah education yang mudah untuk relate kan. Okay, silakan. Ada Kak Aina, ada Kak Zarina dengan Syikin. Lama Kak Aina fikir. Tapi maybe sementara tu buat masa ni lah buku yang saya tak habis pun baca buku tu. The Development as Freedom. Dia impactful sebab sebelum ni baca dan tak faham. Tapi ada satu part tu tentang dia jelaskan macam mana kebuluran boleh berlaku walaupun makanan ada. Dan dia guna contoh dekat India tahun 1940. Kena check balik. Kebuluran boleh berlaku kalau ada makanan, kalau polisi dia salah. Sebab masa tu ada India kan luas, lepas tu dia ada punya state dia tu, perbahagian negeri-negeri tu. So dia ada kawasan yang pertanian dia tinggi.
dia food producing punya state. Dan dia ada kawasan bandar yang bukan food producer lah, tapi dia pendapatan tinggi. Jadinya pada masa tu pertanian tak jadi. Dia ada inilah masalah drought, penyakit apa tu. Jadinya hasil pertanian tu sangat kurang. Dan petani ni tak ada duit. Dia tak mampu nak beli makanan dia sendiri. Tapi dekat negeri lain dalam India tu juga, dia ada yang kawasan-kawasan berpendapatan tinggi ni. Tapi masalah berlaku bila masa tu British punya ruling. Britain sebab dia koloni, dia ambil sumber makanan India, dia bawa ke Britain. So daripada makanan yang kita ada makanan banyak jenis kan. Kita bukan makan bijirin je, kita boleh makan ayam, kita boleh makan dairy ke. Makanan tu jadi lagi tak cukup. Dan sampai paling teruk, kiranya states yang mengalami kebuluran tu adalah states yang mengeluarkan makanan. So you see how the contrast, bila katakan kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan dia tak boleh kontrol makanan yang masuk ataupun keluar negara tu, dan kesan dia adalah orang yang miskin lah, yang tidak mampu untuk membeli makanan yang kan bila makanan jadi sikit, market pasaran akan naikkan harga. So dia akan ada group yang akan mampu bayar whatever the prices they can pay. Tapi group yang paling terkesan adalah yang tak mampu nak compete dengan harga pasaran dan memang meninggal sebab kebuluran lah. So I read that chapter like 2 kali lah sebab nak faham yang okay. Jadi masalah dia senang cakap dia bukan pasal satu is production, tapi yang kedua adalah distribution. Boleh jadi state yang tak ada makanan tu dia duduk kat sebelah ni, tapi sebelah dia adalah negeri yang ada makanan. Cuma dia kaya, dia mampu bayar untuk purchase makanan tu. Kalau kerajaan tak boleh manage benda tu, then it's going to be very problematic lah. Okay, Kak Aina. Kak Aina silakan. Tahulah buku yang impactful kepada kehidupan ke apa kan, tapi saya punya preference lebih kepada novel-novel fiction. Dia impactful, dia macam lebih kepada macam memberi kesan kepada, mungkin ada cara saya berfikir sikit ataupun kesan perasaan tu lah. Contoh macam ada 2 novel A. Samad Said kan, satu Salina dan satu lagi Sungai Mengalir Lesu. Kalau tahu A. Samad Said ni dia kiranya dah mula menulis, dah jadi wartawan daripada zaman kita belum merdeka. Jadi dia sangat hebat untuk macam deskriptif tau. Macam kiranya macam contoh dalam Sungai Mengalir Lesu ni, dia cakap pasal sungai yang jadi latar tempat ni, nak kata macam betapa kotornya masa tu zaman pendudukan Jepun, nak kata macam betapa kotornya sungai tu. Macam dia deskrip ada najis manusia, lepas tu macam ada makanan, tetapi orang yang terlalu lapar sanggup ambil pisang yang berdekatan dengan najis manusia ni sebab kelaparan sangat. Saya sangat suka cerita macam tu lah. Kiranya macam bila kita baca sejarah tapi buku yang fakta, untuk saya dia hanya sekadar fakta, tapi novel ialah macam mana menggambarkan betul-betul macam mana ia berlaku, macam mana perasaan jiwa orang-orang yang hadapi masa itulah. Lepas tu kalau buku bahasa Inggeris, saya sangat terkesan dengan To Kill a Mockingbird. Saya baca 2 kali lah. Cerita ni kan pasal macam apartheid lah. Ya, kiranya pada zaman orang berkulit gelap di Amerika di double standard kan lah.
Jadi untuk saya lebih banyak terkesan dengan cerita-cerita berbentuk fiction. Sebab saya rasa empati saya lebih banyak datang daripada cerita-cerita macam ni lah. Macam contoh dalam yang dalam To Kill a Mockingbird ni, kira macam Atticus Finch ni kira macam dipandang pada zaman orang langsung menganggap yang orang berkulit hitam ni cuma sebagai hamba-hamba. Tapi Atticus Finch yang jadi peguam untuk fight untuk orang-orang berkulit hitam. Dan walaupun masa tu yang salah ialah yang berkulit putih, tapi persepsi dan apa semua ni menang kepada mereka jugalah. Dan dia macam membuka fikiran saya lah. Lepas tu macam cerita Syahnun Ahmad, Ranjau Sepanjang Jalan tu kan. That's how cerita-cerita yang macam kebanyakan yang orang tulis dulu, sastrawan tulis dulu, kebanyakannya memang berlaku. Macam Azizi Haji Ali orang tua, seorang tua di kaki gunung. Macam tu juga. Seorang tua di kaki gunung. Dia cerita pasal dah mula kemajuan kan, tapi anak-anak tak nak balik rumah, kampung apa semua. That's actually happen lah, betul-betul berlaku semua kan. So fiction adalah satu lagi penulisan sejarah yang baik lah untuk saya. Walaupun bukanlah sejarah berbentuk maksudnya fakta, tapi apa perasaan orang-orang tu yang dulu macam tu lah. So far yang tak adalah nak kata impactful macam mengubah saya punya cara hidup ke apa, tapi lebih kepada beri kesan kepada maybe cara fikir sikit ataupun perasaan macam tu lah. Saya lebih suka yang bentuk fiction. Itu saja. Terima kasih Kak Aina. Kak Zarina ke Shikin ada nak share? Okay. Dengar tak? Dengar. Okay. So buku yang agak terkesan, yang recent is the one that I shared last session, yang Hello World, How to be Human in the Age of the Machine. So basically, since I'm working in this kind of field, as a DevOps engineer, comes programmer, comes server admin, so that's my area of working. So bila dekat office tu, everything that yang memang acknowledge dekat office kan is AI to automate every process as much as possible. So bila at first tu memang kita fikir yang ni boleh automate, yang ni boleh automate. This process can be automated. So memang we want to macam nak remove all the manual works, nak automate everything yang boleh automate. So bila baca buku ni, Hello World ni, How to be Human in the Age of the Machine ni, actually kan, what I've been doing so far is very small, which is bila buku ni dia explain banyak bidang lah yang di mana dalam dunia ni, bidang yang AI and also macam all the yang machine learning semua pakai. It is bukan sekadar dalam bidang software or dalam bidang manufacturing, tapi juga dalam bidang medicines, legal, automotive, and also banyak lagi dalam buku ni yang dia touch last time. Tapi overall, bila saya baca buku ni, apa yang saya rasa impactful is dia how it trigger back to one point where what our world and how possible, how
apa akan dengan manusia bila AI menguasai everything? Sebab AI ni dia boleh jadi lebih pandai daripada manusia ke tak? Ataupun bila ada AI, everyone depends on AI, akan hilang tak kemanusiaan, sifat kemanusiaan itu sendiri nanti? Sebab everything is like more, semua benda dah kita machine kan, kita letak dalam tu. Tapi bila kita buat AI, orang yang cipta AI tu adalah manusia. Manusia is not perfect. Tapi dia cipta AI tu akan jadi perfect ataupun dia akan jadi bias bergantung kepada orang yang cipta benda tu. So itu one of the point lah. Tapi satu point yang kita boleh fikir adalah hubungan antara pencipta dengan benda yang kita cipta. So hubungan antara Tuhan dengan hamba dia. So benda tu maksudnya apa yang saya nak sampaikan dekat sini lah, buku ni dia membawa kepada pemikiran di mana satu masa nanti boleh ke manusia ni yang tak perfect ni cipta benda yang perfect, such as AI lah. Which is sekarang yang dalam buku ni memang semua benda is not perfect. AI tu semua tak perfect. AI still ada bias. AI still ada banyak sangat flaws. Even though kita like Tesla boleh keluarkan self drive punya kereta and everything. Tapi selamatkah manusia bila dia bawa kereta tu? So kat situ yang bila saya fikir, Allah ciptakan manusia ni sebaik-baik ciptaan. So walaupun manusia ada flaws, tapi benda tu adalah sebaik-baik ciptaan. Jadi manusia Allah ciptakan kita sedemikian rupa, adalah reason dia lah maksudnya. Tapi manusia sendiri bercita-cita untuk mencipta satu benda yang perfect, lebih daripada diri sendiri. So saya tak pastilah benda ni adalah something yang saya masih lagi mencari jawapan, tapi something good to think lah. Sebab everything is now semua nak AI, semua nak digitalize, semua nak data analyst, semua nak data big data and everything. So we know the power of this, but to what extent kita akan allow this AI to control our world lah. How perfect it will be in one day, sama ada kita masih ada, kita akan apa impact dia in the future tu saya tak pasti lagi. Tapi kita akan bila baca buku ni kita akan tahulah Allah tu sangat sempurna, dia menciptakan manusia, dan adakah manusia ni dapat mencipta makhluk lain yang bernama AI ni yang lebih sempurna daripada manusia. Allahuakbar. Mungkin orang lain boleh ada pandangan masing-masing. Tapi this is a interesting topic lah yang saya rasa. This is like recent punya teknologi and dia masih lagi evolving, dan kita boleh fikir sejauh mana kita akan bergantung kepada AI. Allahuakbar. Sangat menarik lah sebab AI itu satu part, dan bila dia bertembung dengan manusia ni dia akan sangat banyak sisi yang boleh diteliti lah, sama ada legal dia punya social impact, environmental, too many. But it's very interesting. Saya target nak habiskan sebelum 10:30. Tapi lupa nak bagi tahu. Sebenarnya kalau waktu orang share, kalau nak tambah, maksudnya just continue point dia tu, silakan. Sebabnya ni memang free flow. Cuma mungkin kalau nak bagi signal, boleh kot angkat tangan ke apa ke kan. Okay, soalan last kali. Macam mana anda extend buku tu? How do you extend what you read? Macam mana anda kembangkan buku yang dibaca tu? Contoh macam Kak Aina, dia penterjemah. So bidang kerja dia memang berkait dengan buku lah. Ada juga improve yang menulis. Walaupun dia macam Kak Aida, yang lecturer ETP, Abang Henny Hassan.
Kak Balmi, seorang lagi. Ni Ya. Kak Yanti ke? Yes. Puan Fatizan. Kizan. Yang tu pun ada menulis kan? Mungkin kita ada cara masing-masing lah sebenarnya untuk extend apa yang kita baca tu to something else. Is it into practice? Is it into kalau ada orang dia suka share dalam usrah ke apa ke? Mungkin okay. So terbuka silakan kalau ada yang nak kongsi lah. How do you expand what you read? Okay. Let me start ke? Okay. Expand dia how the book influence in the first place lah. So kalau macam okay, Ana guna buku lain lah. Macam lain. Kalau macam kita rasanya sekarang ni mungkin kalau nak sebut One Piece mungkin orang nak kenal kan. Jadi bagi Ana cara dia extend adalah kita mengamalkan ataupun kita tiru budaya ataupun cara fikir watak dalam karya tersebut. Contoh, kalau macam dalam One Piece ni, watak yang Ana rasa paling berpengaruh bagi Ana, Sanji. Sebab dia seorang lelaki yang mahir memasak. Ana tak mahir, tapi Ana suka masak sebab Ana baca dia. Dan dia juga boleh kata chivalrous lah. Maksudnya dia bersifat budiman dengan perempuan. So maksudnya dia mengajar cara berlemah lembut dengan perempuan dan dengan bukan mengasari mereka lah. So itu satu. Macam kalau kita baca dari segi watak fiction, kita pun macam terikut jugalah yang mana yang bagus kan. Lepas tu kalau dari segi sharing, itu dia akan terkait dengan soalan pertama tadi lah. Itu yang akan mengurangkan timbunan buku tak terbaca tu sebab kita kena share. Macam walaupun kadang-kadang ada setengahnya share yang jadi, ada setengah tak jadi kan. Tapi sebab kita nak kena cerita ke orang, kita akan baca. Which is satu benda satu kebaikan lah daripada resensi membaca yang setiap minggu kan. So bila kita tulis nama tu, kita secara tak langsung kita beriltizam untuk menghabiskan buku tu lah. Ataupun sekurang-kurangnya habiskan berapa bab yang kita boleh baca. Cara lain, kalau ingat lagi resensi membaca yang pertama sekali, Ana kongsi pasal buku Norman Lieberman kan. Pasal troubleshooting plan process control. Itu pun sangat Ana praktikal lah. Selain satu buku lagi, Process Control from Practical Approach. Dia mengajar kita untuk berpijak di bumi nyata lah. Bukan semua benda adalah straightforward dan theoretical pada pandangan pertama. Macam Ana sebagai kerja kawalan proses kan, juruterjemahan kawalan proses. Macam point Kak Zarina tadi, kita terhegeh-hegeh nak automatekan segala benda. Tapi Ana rasa sangat ironi sebab kalau semua benda ni dah automatik, kenapa kau kena datang lagi kerja? Faham tak? Macam kita dah pasang software tu untuk gerakkan segala controller, baca segala reading, analyzer, temperature dan sebagainya untuk gerakkan valve tu, lepas tu gerakkan ni pada masa sekian-sekian. Tapi sudahnya kita juga kena ngadap skrin tu lepas tu tengok. Okay, dia ni buat kerja cepat sangat. So aku pun kena slowkan sikit. Dia ni buka valve besar sangat, aku kena kecilkan. So sudahnya tak ada benda yang fully automated pun. So, dia okay lah, mostly automated. Tapi fully automated takkan boleh dapat. Kalau macam contoh, kita nak meniru selling point kita orang lah, nak pasang software kan. We will mimic the best operator action. Kami akan meniru tindakan terbaik operator yang ada. Tapi sudahnya
kita akan pasang juga fallback. Maksudnya kita akan pasang juga satu mekanisme untuk matikan automation tu bila keadaan terlalu tak terkawal. Sebab apa? Sudahnya kita kena bergantung pada manusia juga. Jadi itulah dia, bila kita membaca ni kita akan sedar lah tak semua benda sebenarnya boleh dipakai, tapi yang mana boleh tu all the best lah. Itu je lah kot. Okay, menarik. Nak komen sikit tu yang part automation tu kan. memang ada benda tu betul. Sebab bila benda yang buat, bila kita cipta that automation, kita define the rules. Kita fitkan dia information yang kita nak dia buat automation. Tapi bila dia sampai satu tahap di mana dia tak boleh capai, dia tak boleh berfikir, benda kita tak fit kat dia. Itu yang automation dia tak boleh go further if we don't feed it all the information that it needs lah. Tapi antara contoh yang menarik yang saya baca dalam buku tu, Hello World tu kan, pasal kereta driving kan. Kalau dia tak ada driver, dia self drive punya kereta, tapi dia terlalu banyak fuss sebab automation yang manusia cipta ni dia tak ada satu prompt response punya action tau. Yang dia boleh bertindak sendiri bila satu benda tu atau emergency berlaku. Dia tak ada that kind of response. Sebab tu benda yang paling susah nak dibuat untuk automation adalah benda tu. Macam contoh bila satu kereta tu jalan, dia tak nampak, tiba-tiba dia biasa jalan atas jalan raya, tiba-tiba dia jumpa padang rumput. Which is maybe sebelum tu orang tu tak refund kepada orang rumput tu dia boleh lalu ke tak. Ataupun tiba-tiba dia tengah bawa kereta, ada bas melintas ataupun ada something else melintas lah. Which is dia tak boleh buat that kind of prompt action yang manusia boleh buat. Itu satu benda yang susah untuk di-automatekan. Sebab tu akan ada orang kena monitor that kind of automation software. Ya, saja yang nak komen. Kak Zarina, boleh sambung jawab soalan tu? Oh, sekejap. Apa tadi soalan ni? Oh, macam ni nak sambung bacaan. Bila kita baca satu buku tu, dia akan bagi kita satu new perspective, which is something yang kita ni curiosity so normally benda tu lah yang akan macam contoh dan benda ni tiba-tiba tak clear. Dia tak clear. Tak apa, kita skip kejap Kak Zarina. Silakan kalau yang lain nak share. Saya Okay. Dulu lah kan, sebab sekarang dah jarang buat. Benda ni saya belajar masa tahun 2016. Saya ada masuk satu cabaran membaca lah, buku Jalanan Titi Wangsa. Dia kena baca dalam 32 buku. Dan daripada 32 buku tu, ada 5 buku kena buat review. Kiranya macam, saya ingat ada satu buku yang diharamkan, buku penulis wanita,
Jadi itu semua assignment lah, kira macam masa tu tak banyak komitmen lah, kerja saja. Jadi berjaya lah habiskan buku tu. In fact saya baca 40 kot masa tu. Jadi review tu dia dah jadi habit. Dan sebenarnya bila saya tengok balik macam Instagram saya dulu dari zaman belajar kan, punya setiap buku yang saya baca tu saya ada ambil gambar, lepas tu saya ada cerita sikit lah. Saya pun tak tahu macam mana boleh timbul benda tu. Jadi tapi yang lepas 2016 tu kalau boleh saya memang bukan sekadar baca, lepas baca saya review, sebab dia review ni dia ada macam mengatur sikit cara macam fikir, nak cerita pasal buku ni macam mana, cerita pasal pendapat saya, sampai blog tu aktif maybe sampai tahun lepas lah kot. Sekarang ni saya dah macam sangat kurang. Even pernah ada orang contact juga. Ada orang contact minta review buku. Dulu that also became my target tau. Macam kalau boleh nak review buku sampai dapat buku lah. Macam memang ada style dari dulu ialah apa tu, book reviewer. Maksudnya ambil book reviewer. Kiranya macam ada company bagi buku macam kiranya macam advance copy. Orang lain tak boleh, dia tak masuk tak masuk kedai lagi tapi dah boleh dapat. But then saya sedar satu benda, bila cuba untuk macam tu kurang enjoy lah membaca buku, sebab kita tak semestinya baca buku baru. Maybe kita nak baca buku yang lama-lama dulu semua kan. So saya kiranya macam membatalkan lah niat benda-benda macam tu. Dan saya pernah cubalah macam nak buat book tube macam tu kan. In fact kita ada dalam kalangan improve yang apa tu, dalam kalangan book tuber Malaysia. Saya cuba macam tu lah. Cakap ni bukan saya punya style lah kan. Edit video je tu lebih baik saya baca buku lah untuk benda-benda macam tu. Apa tu, korang nak buat podcast pun macam tak jadi lagi lah sekarang ni. Jadi podcast ni macam apa tu, orang tak perlu tengok muka kita kan. Atau yang paling senang memang tulis lah. Kadang-kadang kalau pernah saya hantar dekat macam apa tu, dekat publisher sendiri, macam kita bukan review lah, kita kiranya macam pasal buku dia, tapi kita memang macam ambil satu poin kecil, kita ulas pasal tu. Dan saya rasa menulis adalah cara paling seronok lah. Dan sebenarnya many of my friends cakap, Aina, saya baca buku ni sebab hari tu awak review ataupun suka tengok awak share pasal buku, sebab tu saya beli buku ni. So saya rasa seronok lah macam tu, sebab nak kata nak jadi book influencer tu tak lah, macam penat lah benda-benda kalau kita buat something untuk nak tarik orang. Tapi lebih kepada bila sharing tu dia dah cukup menggembirakan kalau kita beri maksudnya beri manfaat kepada walau satu orang pun. Jadi saya rasa saya sendiri perlu teruskan lagi benda ni, sebab habit lah, kiranya macam benda yang baik kan. Bila buku tu beri manfaat kepada saya nak dia beri manfaat kepada orang lain juga. Sebab tu that's why I do review lah. Jadi kadang-kadang bila dah habis satu buku, saya akan ambil masa sebab nak tulis review tu. Bila dah siap review, baru nak buat yang seterusnya. Kadang-kadang ada je yang dah macam Arwah Farid juga, saya tak boleh terus tulis type.
kena on paper tu kan. So dalam buku tu ada beberapa yang ianya tak terpost pun. Amin, jangan hantar chat. So itulah cara saya expand bacaan saya. Okay, terima kasih Kak Aina. Yalah macam kadang-kadang kita share quote yang kita rasa kita relate dengan kita kan. Tapi rupanya orang lain pun okay, dia suka buku tu, dia suka quote tu dan dia cari buku tu. So benda tu macam interesting juga. Kita rasa seronok lah bila orang somebody jumpa ada benda yang dia suka dekat cadangan buku kita tu kan. Okay, mungkin saya buka lagi Dora. Silakan. Lepas tu kita wrap up. Okay. Okay, saya nak sikit lagi masa. Saya nak jawab macam mana. Sebenarnya kan, daripada soalan pertama tadi, apa yang kita baca bagi saya lah kan, dia terbalik tau. Dia bukan soal macam mana you expand apa you baca. Tapi sebenarnya, saya ada satu goal in my life. Whatever I am reading, bahan bacaan saya, apa yang saya pilih, buku apa sebagainya, ianya to serve my goal tau. Dia bukan kita baca dan kita expand. Tapi pada pandangan saya, pandangan peribadi saya, ini tak apalah kita boleh bincang lain kan. Saya baca to serve my goal. I'm very clear my goal. Jadi, saya takkan baca pasal ekonomi, saya takkan baca pasal apa, because that is not my goal. Kan? So, yang keduanya adalah macam mana kita nak expand. Sebab tu saya tertarik dengan buku The Magic tadi, sebab kita boleh practice. Lepas baca, you have to go through 28 hari tau. Experiential learning lah kan, maknanya baca dan you kena experience at least 28 hari untuk buat benda tu. Dan benda tu pun to serve my goal. Tak apalah, my goal saya tu kita cerita kemudian. Kemudian, the way I expand lagi sekarang ni adalah because my eldest daughter 16 years old. Itu sikit pada you all je, besar dah anak saya ni kan. Saya sekarang ni identify buku-buku yang memang saya nak paksa anak saya baca. Dan to share with you all, antara yang saya bukan paksa lah, encourage and inspire her to read adalah The Alchemist. The Alchemist. Sebab kita tengok budak-budak zaman sekarang ni kan, apa benda lah kan. Saya pun, yalah, tak boleh lah risau. Because zaman, kita kena mendidik dia orang ni ikut zaman mereka kan. Tapi ini satu expansion ataupun kalau nak jawab juga tentang macam mana nak expand adalah sekarang ni saya membuka satu perspektif baru adalah saya kena baca and dengan niat apa yang anak saya nak baca pula. Kalau saya tak guide dia akan baca dekat rak-rak dia ni memang novel-novel apa sebagainya lah, bagus. Nothing wrong with that. Tapi kalau boleh saya nak biar maknanya dia whatever yang kita baca ni adalah to serve our goal, not the other way around. Bukannya kita baca dulu baru kita decide nak buat apa. No. Bagi saya decide dulu nak buat apa baru kita baca. Kalau you decide nak jadi pakar sejarah macam the late Professor Khoo Kay Kim, dan baca sejarah. Saya macam kadang-kadang zaman dulu kan, sekejap baca itu, sekejap baca ini, sekejap baca ini, end up tak ke mana lah. Bagi saya lah, that is my personal opinion. That is my personal experience. Dan after some time saya rasa, no, kita whatever it is, clear kita nak apa, and whatever yang kita baca pun to serve our goal. Wallahu a'lam. Baik Abang Mazli. Thank you. Ada lagi nak tambah? Saya belum ingat dengan point Abang Mazli tu. Actually, when it serve our goal, it means that we interest on that area, right? So sebenarnya dia macam chicken and egg punya situation. Bila kita interest, kita beli buku tu. Dan bila beli buku tu, kita boleh capai kita punya goal. So it's the same thing lah sebenarnya. So at the end of the day, kita akan baca buku yang kita buat goal dan kita interest on that thing, dan kita akan baca buku yang betul untuk diri kita lah sepatutnya. So tapi kita kena fikirlah what is
kita kena tahulah what is our goal, what is our interest. Then we invest our time and our resources untuk membaca sebuah buku tu kepada benda yang betul. So barulah kita boleh dapat value daripada buku tu. So bagi saya untuk kita nak keep our momentum untuk baca buku tu adalah dengan ada value. Bila buku tu value to ourselves, it serve our goal, dan kita akan konsisten cari buku yang betul untuk kita baca, yang sesuai untuk diri kita lah. So saya pun berpendapat yang sama lah dengan Mama Azli tu. Allahualam. Baik. Thank you Kak Zarina. Mungkin last one lah. Ada yang nak tambah from that point? Saya rasa dia closing yang cukup cantik lah untuk malam ni. Abang Luqman ke? Bukan Abang Luqman ni. Ni Luqman. Ke Ashikin. Okay, saya rasa kita boleh tutup untuk malam ni. Yang ni kira percubaan lah untuk kadang-kadang mungkin format improve membaca tu yang kita dah listkan buku apa nak baca. Ada waktu mungkin yelah orang kita nak cari momentum kan. Kadang nak habiskan buku. Ada buku banyak. Yang mana buku yang nak kena baca dulu. Terima kasih banyak kepada yang berkongsi untuk malam ni. Kita boleh improve lagi pada masa-masa akan datang. Cuma saya sangat hargai masa yang diluangkan untuk malam ni. Dan sebenarnya saya percayalah bila sharing ni berlaku antara generasi, antara yang berbeza umur, sebenarnya banyak benda yang kita boleh share lah. Memang kita sedang lalui zaman yang tough, yang banyak benda uncertainties is everywhere. It's just that bila kita share, bila kita lihat dari pandangan berbeza, then things might be more manageable. Dan mungkin saya rasa kalau yang bawah batch yang lagi muda pada saya pun dia akan apa expectation dia lepas grad sebenarnya. Saya pun tak sure sebab saya dah grad like berapa tahun 6 tahun macam tu. So things like that, bila kita ada perkongsian yang macam ni, saya harap kita boleh figure out lah what's the common ground, apa yang kita boleh share and open up, and kalau ada soalan boleh tanya silakan. So berjumpa lagi untuk bulan depan. InsyaAllah kalau tak ada arah melintang ujung bulan 8 lah. Terima kasih semua. Teruskan keep up the spirit. Teruskan share. I think I learn a lot. Itu saja. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cik, jangan ambil gambar. Jangan ambil gambar. Sekejap. Oh. Okay. Okay. 1, 2, 3. Okay. Alright. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Bye. Bye, Amir.